Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 5. So cikgu nak sambung 10 soalan hari ni, kertas 1. So kita pergi kepada soalan yang ke-11. Okey, hitung luas permukaan sebuah kon. So dekat sini kon pelajar kena tahulah. Okey, ni bentuk kon, kita ada bulatan, kita ada bentuk segitiga ke atas. Kon mempunyai diameter. So diameter dekat sini kita tahu 6 cm. Okey, dan tinggi 4 cm. Tinggi kon ni 4 cm lah. Okey. So dia nak luas permukaan. So bila luas permukaan ni, formula dia pelajar kena tahulah. Okey, boleh rujuk formula yang diberi pi j kuasa 2 tambah dengan pi js lah. Okey, so pi dah ada dekat sini, pi 22/7. Okey, darab dengan jejari jejari ada separuh daripada diameter lah. So 3 kuasa 2. So tambah pi 22/7 darab dengan jejari dia adalah 3 dan sisi dia So dekat sini kita tengok 3, so 4, so sisi dia mesti 5 lah. Ni teorem Pythagoras seperti biasa 3, 4, 5 ni. So dekat sini darab dengan 5. So pelajar boleh tekan kalkulator. So cikgu keluarkan kalkulator cikgu. Okey, 22/7 darab dengan 3 kuasa 2. Okey, tambah dengan 22/7. Okey, darab dengan 3 darab dengan 5. So pelajar akan dapat 75 3/7 ataupun pelajar boleh tekan ABC lah, 75.443. So jawapan dia adalah C. Mudah sangat-sangat Okey, kita pergi kepada soalan nombor 12. Tulis dalam bentuk A lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan B, di mana A dan B adalah pemalar bagi 1 lebih kecil atau sama dengan 2X tolak 3/5 lebih kecil daripada 5. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, first sekali kita tengok dekat sini ada 3 ketaksamaan lah. So kita settle satu-satu So cikgu ambil yang depan dulu. Settle yang depan dulu. So kita ada 1 lebih kecil atau sama dengan 2X tolak 3/3. So 3 buat datang sini lah. So kita akan dapat 3 lebih kecil atau sama dengan 2X tolak 3. So yang ni kita boleh terbalikkan dia Maksudnya 2X tolak 3 lebih besar atau sama dengan 3. So dekat sini pelajar boleh selesaikan teruslah. 3 buat pergi sebelah So 2X 3 ni buat pergi sebelah. So 3 tambah 3 6. So X sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 6 bahagi 2 dapat 3. So dekat sini first kali dapat 3 lah. Okey, untuk yang kedua kita selesaikan yang bahagian belakang pula kat sini. Okey, so 2X tolak 3/3 lebih kecil atau sama dengan 5. So yang ni kembang seperti biasa lah. So 2X tolak 3 lebih kecil daripada 3/5 15. So 2X sama dengan 3 buat pergi sebelah. So jadi tambah 3 jadi 18. So X lebih kecil daripada 9 18 bagi 2 dapat 9. So dekat sini kalau kita lukis gambar rajah dia so X ni lebih besar atau sama dengan 3. So kat sini 3 lah. Okey, so dia lebih besar macam ni lah. Okey, yang ni X ni lebih kecil atau sama dengan 9. So kalau cikgu buat 9 kat sini, so gambar dia macam ni lah. Okay, dia sampai sini ni kawasan dia lah. Okey, jadi nombor dia antara 3 dengan 9. So jawapan dia D. Mudah sangat-sangat Okey, kita pergi kepada soalan ke-13. Zul Hakim memahat sebuah blok kayu berbentuk kubus.
Okey, so dekat sini kita ada kubus Okey, kubus dengan panjang tepinya 6 cm dan mengeluarkan sebuah kubus kecil daripadanya. Okey, jika isi padu kubus yang tinggal adalah 189, okey, cari panjang tepi kubus yang kecil, kubus kecil yang dikeluarkan. So sekarang ni kita tahu kita ada satu kubus besar. Okey, ni kubus besar lah. Okey, kubus besar panjang dia 6. So automatik pelajar tahu panjang kubus ni semua sama So 66 macam ni lah. Okey, kubus ni kubus besar, so dia tolak dengan satu lagi kubus kecil. Ni kita buat kubus kecil lah. Okey, dia tolak dengan kubus kecil. Jadi isi padu yang tinggal ni adalah 189. So soalan dia nak cari panjang tepi kubus kecil. So kita tahulah kat sini X, kat sini X, kat sini X mudah macam tu. Okey, so kita tekan kalkulator 6 darab 6 darab 6. So 6 darab 6 darab dengan 6, so kita akan dapat 216. Okey, so 216 ditolak dengan 189. So kita akan dapat tolak 189. So pelajar akan dapat 27. Jadi 27 ni adalah isi padu kubus kecil lah. So macam mana kita nak cari sisi? Kita tahu kat sini X kuasa 3 maksudnya X kuasa 3 sama dengan 27. Kuasa 3 buat pergi sebelah lah. Okey, punca kuasa 3 27. So 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. So jawapan dia X tu adalah 3. So settle untuk soalan 13. Okey, pergi kepada soalan 14. Okey, titik K ialah titik tengah bagi garis lurus JL. Okey, diberi koordinat J312. So pelajar buat dulu koordinat J3 negatif 312. So macam ni lah garis dia. Okey, so kat sini J negatif 312. Okey, K ni ialah titik tengah. So K ni adalah titik tengah kat sini. Okey, dan K ialah 29. So K ni kita tahu 29. Hitung koordinat L. So kita nak L dekat sini. Okey, maksudnya kita nak X1 Y1 lah, mudah dia. Okey, formula untuk titik tengah untuk koordinat ni dia beri Okey, formula dia X1 tambah X2 per 2. Okey, Y1 tambah Y2 per 2. So kita dapat titik tengah dekat sini. Okey, cikgu buat warna lain. So titik tengah dia kita tahu 29. Cikgu ambil terus kat sini 29 Maksudnya yang ni X, yang ni Y lah. Maksudnya negatif 3 tambah dengan X, yang ni X2. Cikgu tukar X2 senang. Yang ni X1 Y1 negatif 3 tambah X2. So per dengan 2 sama dengan 2 dekat sini lah. So 2 darab 2, so dapat 4. So cikgu settle muat lah ni. Okey, cikgu settle ke bawah negatif 3 tambah X2 sama dengan 4. So X2 ni sama dengan negatif 3 buat pergi 11. So tambah, so dia jadi 7. So X ni adalah 7 lah. So jawapan dia kat sini kita tahu X 7. So jawapan dia B lah. Okey, kalau nak confirm lagi kita check Y pula So cikgu buat warna merah senang. Y1 dia 12. So tambah Y2 per dengan 2 sama dengan 9. So 2 darab 9 18. 18 tolak dengan 12, so kita dapat 6. So jawapan dia Y2 ni adalah 6. So kat sini 6 So confirm betul jawapan dia. Okey, so settle soalan yang ke-14. Okey, kita pergi kepada soalan 15. Okey, diberi garis lurus X tolak 1 tambah KY sama dengan 0.
okey, adalah selari dengan garis lurus. So sekarang ni point dia dekat sini ni selari lah. Maksudnya satu garis lurus ni selari dengan garis lurus ni lah. Kita andaikan dia macam tu. So persamaan yang pertama kita ada X tolak 1 tambah KY sama dengan 0. Okey, persamaan garis lurus pelajar mesti tahulah Y sama dengan MX tambah C. So sekarang ni kita tinggalkan Y lah. Okey, kita tinggalkan Y, KY dulu kat sini So X tolak X ni bawa pergi sebelah lah. So tolak X tambah 1 So yang ni pergi sebelah. So Y sama dengan tolak X per K tambah 1 per K. Betul tak ni? 2 ni bawa pergi sebelah. So okey. So kita dapat tolak X per K. Okey, ataupun 1 ni sebenarnya ni 1, maksudnya kecurunan dekat sini ni kan asal dia Y sama dengan MX tambah 3 MX tambah C. Sorry, minta maaf. So kecurunan dekat sini cikgu dapat negatif 1 per K lah. Dia macam ni. Okey, tambah 1 per K, dia jadi macam ni So kecurunan dia 1 per K. Okey, serta kecurunan yang pertama. Okey, kecurunan ni sama dengan kecurunan dekat sebelah. So kita boleh carilah. So kalau cikgu selesaikan yang dekat sebelah ni, so cikgu nak tinggalkan Y saja Maksudnya kat sini Y per 4 sama dengan yang ni bawa ke sebelah. So negatif X per 3 tambah 1 lah. So cikgu ni Y per 4, so 4 bawa ke sebelah. So kita akan dapat negatif 4 per 3X tambah 4 lah. Okey, so nilai ni kecurunan ni sama dengan nilai ni lah. Maksudnya negatif K negatif 1 per K negatif 1 per K sama dengan negatif 4 per 3. So negatif kita buang lah. Negatif kita buang So K bawa naik atas. So kita dapat K bawa naik atas, 4 turun bawah So K, so 4 turun bawah, so 3 bawa naik atas. So 3 per 4. So jawapan dia C lah. Okey, first kali pelajar tips dia cari kecurunan dululah. Sebab dia kata kat sini dia paralel ataupun selari. Okey, settle soalan yang ke-15. Okey, kita pergi kepada soalan 16. Ariel menunggang motosikal pada kelajuan 40 km per jam dan kemudian dia memperlahankan kelajuan sebanyak 20% daripada kelajuan awalnya dalam masa 40 saat. Okey, hitung pecutan. Okey, so dekat sini kita kena tahulah mula-mula dia bawa kereta dia 40 So kalau graf dia macam ni, kalau cikgu buat graf dia, so starting kereta dia dia bawa kereta tu 40. Okey, so kat sini 40. Okey, lepas tu dia perlahankan kenderaan dia. So dia perlahan sebanyak 20%. So 20% ni kita kena kira lah. 20% maksudnya 0.2 darab dengan 40. So berapa kelajuan dia? 0.2 darab dengan 40. Okey, so kita dapat 8 lah. 8. Okey. So maksudnya dia kurang jadi 32 dekat sini Dia kurang 8. Kat sini 8. So 40 tolak 8 32. So kereta dia jadi 32 dekat sini. Okey. Seterusnya dalam masa 40 saat hitung pecutan. So kita tahu pecutan Pecutan adalah kecurunan di bawah graf lah. Kecurunan di bawah graf kita tahu kalau kecurunan belah macam ni, so kita akan dapat negatif lah. Jawapan dia 2 ni memang tak betul lah. Okey, kalau kecurunan positif dia straight macam ni So cikgu cari koordinat dululah. Cikgu cari koordinat. So ataupun kita boleh guna juga formula pecutan lah.
Pecutan ni acceleration, pecutan sama dengan laju akhir tolak dengan laju awal 32. So bahagi dengan masa dia nak berapa, 40 saat. Okey, so kita tekan kalkulator. So kat sini 40 tolak 32, so kita dapat 8. So 8 bahagi dengan 40, so pelajar akan dapat 0.02. So 0.2. So yang ni terbalik ni. Sebenarnya pecutan ni laju akhir tolak laju awal. Okey, so dekat sini cikgu betulkan balik. So 32 tolak dengan 40. So baru kita dapat negatif. So jawapan dia adalah A. Mudah sangat-sangat. Okey, kita pergi kepada soalan 17. Okey, so soalan 17 ni soalan indices lah. Okey, indices ni mudah kita selesai satu-satu dulu So kalau kita tengok, kita selesai yang ni dulu. Okey, so dekat sini 3 kuasa 4. So cikgu tulis 3 kuasa 4. So A 2 darab dengan 4, so 8. So A ni adalah 8. Okey, lepas tu B 1/2 darab dengan 4 so 4 bagi 2, so dapat 2. So kat sini settle. So kita darab dengan A negatif 3, B 4. So kalau darab, automatik pelajar tahu dia akan jadi tambah lah. Okey, so 3 4, so 8 tambah tolak 3. So A 8 tambah tolak 3. Okey, so dekat sini B 2 tambah dengan 4. So dekat sini kita akan dapat A 5, B 6, so 3 ni 4. So ada tak jawapan dia So kita tengok soalan. Okey, so dekat sini dia selesaikan 3 kuasa 4 lah. So A 5 ada A 5, B 6. So 3 kuasa 4 ni adalah 81. Betul, 81 Cikgu tekan kalkulator sikit. 3 darab 3 darab 3 darab 3, so 81. So jawapan dia D lah. Okey, settle. Pergi kepada soalan 18. Okey, soalan 18 ni soalan sama juga soalan indices Okey, first kali kita tengok dekat sini. So dekat sini negatif So bila negatif kita jadikan dia positif lah. So punca dia kalau negatif ni dia 1/4/5 lah, macam tu. Okey, kalau kita nak jadikan dia positif, so kita bawa, kita terbalikkan dia. So pelajar akan dapat macam ni, 5/4 kuasa 3, dia positif macam tu. Okey, lepas tu kita ada punca. So punca ni macam mana nak selesai? Punca ni adalah 1/, punca kuasa 2. So 3/2 lah kat sini. 4 3/2. Ada tak 3/2? Okey, so jawapan dia adalah A. Mudah sangat-sangat Settle soalan 18. Kita pergi kepada soalan 19. Okey, so soalan 19 ni soalan set soalan yang mudah lah. Okey, kita tengok dulu soalan dia. First kali soalan set seperti biasalah. Kita akan bagi nombor pada setiap ruang lah. Okey, kita bagi nombor dulu, senang 1 2, so 3 4. Okey, rajah 5 menunjukkan gambar rajah van set semester X, kesatuan Y, kesatuan Z Kita tengok di antara rantau ABCD yang manakah memuaskan set X union B. Okey, so X union Y. So X tu berapa kita ada? 1 2 3. So 1 2 3. Okey, Y kita ada 2 lah. So kalau union semua sekali lah, 1 2 dan 3. Okey, bersilang dengan Z prime. Apa maksud Z prime? Z prime ni yang bukan Z. Bukan Z, so kita ada 1 2. Okey, yang bukan Z kita ada 1 2. So jawapan dia yang bersilang adalah 1 dan 2.
So 1 dan 2. Okey, so dekat sini tak ada jawapan, tak ada jawapan. So yang penting pelajar faham kaedah dia lah. Okey, cikgu anggap soalan ni mungkin ada problem sikit lah. Okey, dan last kali kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ni. Okey, soalan segitiga ni soalan favorite lah. Okey, first kali pelajar, bila kita tengok soalan dekat sini, kita tengok dulu. Okey, dia bagi sudut bersudut tegak dekat sini. Sudut tegak ni sudut dia 90. Yang ni pelajar take note dulu. Sudut 90 darjah. Okey, lepas tu dia bagi X kat sini, X kat sini. So maksudnya panjang ni sama. Okey, dan pelajar tahu satu garis lurus ni 180. So boleh dapat sudut dekat sini lah. Okey, 180 tolak 135. So cikgu tekan kalkulator. 180 tolak 135. So pelajar akan dapat 45. So 45 kat sini. Ni gambar segitiga. Okey, cikgu buat warna biru biar nampak sikit. Satu segitiga 180. So automatik pelajar dapat sudut kat sini. So 180 tolak 45 tolak 65. 45 tambah 65 110. 180 tolak 110, so 70. So automatik pelajar tahu kat sini 70 lah. Okey, sudut kat sini tadi kita dah tahu 9, 90. So 70 kat sini adalah 20 lah. Okey, ni pun sama juga satu segitiga. Ni satu segitiga maksudnya 180 tolak 20 sama dengan 2 kali X lah. Okey, so kat sini dapat 160 sama dengan 2X. So X sama dengan 160 bagi 2. So X tu adalah 80. Okey, so soalan dia jawapan dia adalah C. Okey, mudah sangat-sangat Okey, rasanya itu saja daripada cikgu. So boleh komen, boleh like dan boleh subscribe di channel cikgu lah. Okey, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum.